Ciri orang bertakwa, Ali Imran 134, 3P 1B, iaitu mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Suka berinfak waktu susah ataupun senang. Ada duit dia sedekah, tak ada duit dia cuba bantu. 3, 4. Ustaz ringkaskan dia, formula dia 3P 1B. Kita nak tengok kita bertakwa dalam bulan Syaban, bulan Rajab, dan juga bulan sekarang ni Syawal, dan juga bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Formula dia 3P 1B. Nak tengok kita ni dapat tak nikmat puasa. Yang pertama, takwa ni, saya habiskan dulu. Takwa ni dia nak dapat cinta Allah Maha Tinggi masuk ke dalam hati. Dia ada anak tangga ni. Anak tangga pertama, kita nak ambil tempat benda tinggi, kenalah guna tangga. Nak dapat takwa, cinta Allah Maha Tinggi, kenalah naik tangga. Tangga yang pertama, beriman. Beriman adalah satu keyakinan yang merasai Allah itu wujud. Allah itu maha melihat. Allah itu dekat. Allah itu ada. Tuh, beriman. Yang kedua, anak tangga kedua apa dia? Menundukkan nafsu. Kerana itu para ulama berdoa, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Cukuplah Allah bertahta di hati kami. Anak tangga ketiga, tuan-tuan, adalah amal soleh. Dalam bulan Ramadan orang berebut-rebut buat amal soleh. Yang keempat, istiqamah. Anak tangga keempat, istiqamah untuk mendapat cinta Allah. Allah tengok orang yang istiqamah ini, Allah campakkan cinta dalam hati kita. Maka orang yang bercinta dengan Allah, dia takut Allah meninggalkannya dan dia taat melakukan amalan soleh. Dah selesai. Habis. Ciri orang bertakwa, Ali Imran 134, 3P 1B, iaitu mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Suka berinfak waktu susah ataupun senang. Ada duit dia sedekah, tak ada duit dia cuba bantu. Cara macam mana pun dia buat. So, nampak tak? Tabung dah ada di ujung sana. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, nak tengok berapa ramai yang bertakwa hari ini. Kena? Tengok, semua buat-buat tunduk, khusyuk, bagus. Itu benar-benar khusyuk. Selesai. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia ciri orang bertakwa, orang yang bercinta dengan Allah? Tak lain dan tak bukan, mereka yang mampu menahan marah. Dah lah datang lambat, nak habis kuliah lambat pula ni. Dah pukul 9 ni. Kejap lagi nak guna Samarinda ni. Apa benda ni? Ya Allah. Dia datang perasaan tu. Tahan marah. Macam mana kita tahan marah bila bergaduh dengan isteri kita? Kan? Isteri kan ujian. Macam mana si isteri tahan dengan perangai suami kita? Suami dah lah asyik kentut, lepas tu berlahak, tidur. Dia datang kuliah muslimat, bang, nanti sidaikan baju. Balik-balik terbongkang. Baju tak sidai, tahan. Nak cakap kan bergaduh. Tahan, menahan marah ni. Juga ciri orang bertakwa. Menahan diri daripada kecam, menahan diri daripada apa tu, tahan. Yang ketiga, ciri orang bertakwa, mampu memaafkan orang lain. Dia suka memaafkan orang lain. Maafkanlah. Jangan berdendam. Kalau anda berdendam, anda telah memikul satu beban yang amat berat di belakang anda. Orang yang pendendam, jiwanya, dunia yang luas ni dia rasa sempit sebab dia berdendam. Dia fikir orang itu je. Dia ni pengkhianat. Dia telah ambil aku punya blueprint, aku punya tender, aku punya ni, dia potong, dia cantas, sepatutnya aku yang dapat projek tu. Dia dendam. Dia geram dalam hati dia, dendam, tak habis-habis dendam. Ada yang didendam dengan adik-beradik sendiri, menjadi musuh, balik-balik raya baru ni bergaduh. Dan last sekali, orang yang pemaaf, jiwanya lapang, hatinya tenang. Orang yang pemaaf, dunia ni sangat luas untuk dia. Dan last sekali,
Apa dia? Mereka yang suka melakukan kebaikan. Secara ringkas, ciri orang bertakwa, alamak aku 9 dah. Pertama, pemurah. Sifat Allah. Orang bercinta, dia cuba tiru sifat Allah. Bercinta dengan Allah, macam mana? Pasal laksa lah, laksa. Kita orang Kelantan. Laksam Kelantan lain dengan laksa Johor. Johor punya laksa spaghetti. Jangan main-main dengan Johor standard tu. Man. Tak makan laksa-laksa putih-putih tu. Spaghetti. Kita bercinta dengan orang Johor. Sanggup lah. Tak apa. Habis boleh ke makan? Orang Johor kata, boleh ke makan bang? Laksa Johor, dia spaghetti ni bang. Oh boleh. Habis suka ni. Makan. Sebab dia cuba tiru. Kita yang bercinta dengan Allah, kena tiru perangai Allah. Iaitu pemurah. Pernah, boleh sikit gitu Haji. Pemurah. Satu hari Nabi Musa AS bersembang dengan Allah. Ya Allah, aku puasa. Aku semayang. Aku juga berzikir. Manakah amalan aku yang paling kau sukai? Allah jawab, zikirmu untuk menenangkan hatimu, solatmu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan juga puasamu untuk mendidik nafsu. Ya Allah, mana amalan yang boleh mengembirakan kau, ya Allah? Ketika kamu membantu orang yang susah dengan bersedekah, kegembiraan si susah ini dibantu, lebih banyak lagi kegembiraan aku. So sedekah. Sifat pemurahnya Allah kita tiru. Yang kedua apa dia? Sifat sabarnya Allah. Maka kita tiru. Dan last kali, penyabar. Dan yang itu saya pemaaf. Kan Allah Tuhan yang maha pemaaf. Ghafur. Maafkanlah diri anda. Dan letakkanlah beban dendam anda sekarang. Maafkan semua orang. Itu saja. Dan last sekali, orang yang suka melakukan kebaikan, ada dua ulama terjemah. Yang pertama, akhlak. Akhlak dia baik. Allah suka orang yang akhlak baik. So, saya berhenti dulu. Sebab saya takut ada yang meninggal dunia ketika saya terus berceramah. Sebab saya cerita banyak, tuan-tuan. Saya cerita banyak tempat saya ceramah. Ramai yang meninggal dunia. Saya nak tutup dengan satu kisah di Gombak, namanya Imam Harun. Dalam bulan Ramadan baru-baru ni, kerana dia ni seorang yang bertakwa. Dia bertakwa. Dia memang betul-betul cintakan Allah. Akhlak dia baik. Dia seorang yang pemurah. Dia seorang yang pemaaf. Dia seorang yang penyabar. Dia imam di Gombak. Ketika hari Jumaat, waktu solat asar, dia menjadi imam. Ketika menjadi imam, pada sujud yang terakhir, dia meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Hari Jumaat, dalam keadaan solat, dalam bulan Ramadan, dalam sujud ketika menjadi imam, meninggal dunia. Allah akan panggil mereka yang Allah cintai dalam keadaan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua pada malam ni Allah pilih mati dalam keadaan kemuliaan. Tiada kemuliaan yang lebih tinggi apabila kita dapat menyebut kalimah thayyibah ketika akhir kalam. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah masuk syurga. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. Saya berhenti dengan beberapa rangkap pantun. Pengusi ni jawab, indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah bukan untuk disanjung. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata dalam doa jangan. Kalau saya dah mati nanti, tuan-tuan, tolong doakan saya dapat berehat di alam barzah.
dengan setenang-tenang. Dan saya doakan tuan-tuan juga kita dapat bertemu dalam syurga Allah. Dan kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap segala dosa saya diampuni. Maafkanlah saya. Kadang-kadang akibat kesan kemoterapi ini, saya terlebih teruja, kadang-kadang sensitif, kadang-kadang terkasar bahasa. Maafkan saya. Sebab saya hanya ustaz, bukan malaikat. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Pasti ada kekurangannya sebagai insan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, adik-beradik kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Khasnya pada arwah ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman dalam syurga. Anda hidup arwah ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, ada melakukan maksiat, ada meninggalkan salat. Tolonglah ya Allah malam ni ya Allah. Kau ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu ya Allah. Ya Allah, kami bodoh ya Allah. Kami tak pandai jaga anak-anak kami ya Allah. Ramai anak-anak kami jauh daripada agama ya Allah. Tolonglah ya kami ya Allah. Sebab Kau sebaik-baik penolong. Bimbinglah kami dan anak-anak kami juga keturunan kami ya Allah. Dan selamatkanlah kami daripada fitnah dunia dan fitnah dajjal. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang, dan hati yang tawadhu. Jauhkanlah kami daripada hati yang riya, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami Nabi Muhammad SAW. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah segala urusan kami, jangan Kau susahkan. Akhirkan urusan kami dengan penuh kebaikan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.